Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita, kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, bab yang ke-36, babu fadlil umrati fi Ramadan, bab kelebihan melakukan umrah pada bulan Ramadan. Hadis 786. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar ma mana'aki an tahujjina ma'ana qalat kana lana nadihun farakibahu abu fulan wa ibnuh li zawjiha wa ibniha wa taraka nadihan tandahu alayhi qala فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن أمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya Nabi SAW bertanya kepada seorang wanita Ansar, apakah yang menghalang kamu daripada pergi haji bersama dengan kami? Jadi Nabi tanya pada seorang perempuan, iaitu ketika Nabi SAW nak pergi menunaikan haji mana tahun ke-10, satu-satunya haji yang Nabi buat dalam Islam. Satu-satunya haji yang Nabi buat ni, apakah yang menghalang kamu daripada pergi bersama dengan kami? Mana kita pakat nak pergi belakang ni. Sebab apa? Sebab bila Nabi pergi buat haji ni, ramai orang daripada segenap ceruk kawasan Madinah tu mari berkumpul di Madinah, kemudian berkumpul pula di Zulhulaifah, tempat miqat Nabi. Jadi ramai yang menyertai. Jadi perempuan tu menjawab, kami ni mempunyai seekor unta nadih. Mana unta nadih ni bukan unta wak lasak lah. Mana kalau kenderaan kita kan nak jalan jauh tu tak boleh mana lah. Boleh tapi tak berapa gagah. Sebab apa? Nadih ni unta yang digunakan untuk menyirami tanaman. Tapi kalau jenis unta hak sesuai pergi berjalan ni, berbelah-belah hari, berbulan-bulan ni, dia panggil ba'ir. Ba'ir. Hal ni nadih. Nadih ni unta sekadar digunakan untuk menyirami tanaman. Aku air apa semua boleh lah untuk nadih ni. Jadi kita ada nadih telah ditunggangi oleh Abu Fulan dan anaknya. Maknanya dia tuju ke, dia kata maksud dia tu suami dan anak dia. Maknanya ada unta cukup untuk suami saya dan anak saya untuk pergi haji bersama dengan engkau wahai Rasulullah. Dan dia meninggalkan seekor unta nadih seekor lagi untuk kami menyirami. Maknanya tak boleh nak pergi belakang. Untuk buat haji bersama dengan Nabi ni, kami semua tak boleh pergi serentak. Jadi biarlah dulu suami dan anak dia pergi, dia ni duduk di rumah nak jaga tanaman ni. Perlu pengairan pada waktu tu. Jadi kita tidak pergi semualah, kata dia. Maka Nabi SAW bersabda, bila mana bulan Ramadan, mana bulan Ramadan tahun depan dah, maka hendaklah kamu menunaikan umrah. Dah kamu tak boleh pergi
haji bersama dengan kami ni kerana ada masyaqqah, kerana ada halangan, ada kesukaran, maka jangan lepas peluang tahun depan tu kamu buatlah umrah pada bulan Ramadan, kerana umrah pada bulan Ramadan itu menyamai satu haji. Ini kelebihan dia. Maknanya buat umrah pada bulan haji, buat umrah pada bulan Ramadan dikira sebagai satu haji. Satu haji ni lagu mana? Maknanya menyamai pahala dan ganjaran haji. Itu maksud dia. Bukan kata tak payah buat haji dah, tidak. Bukan kata isqatul fard, bukan kata gugur kewajipan haji, tidak. Maksudnya kamu akan dapat pahala seperti mana pahala buat haji. Jenis tu boleh lah, pahala jenis tu. Jadi dia ada pahala jenis zikir, pahala jenis baca Quran, pahala jenis kita kata buat baik dengan jiran, pahala macam-macam jenis pahala ada. Jadi kamu tidak dapat buat haji disebabkan ada halangan ni, maka ada cara lain untuk kamu dapat pahala, iaitu kamu menunaikan umrah pada bulan haji. Mana jenis pahala tu? Kata boleh lah, kita kata tak boleh makan musakin pun boleh makan kelas-kelas ni, boleh dah lah. Tuk lituk kau gapo kau tak apa dah setara tu. Boleh dekat-dekat ada rasa lebih kurang. Mana boleh pahala jenis tu. Dia dapat pahala seperti itu, tetapi tidaklah mengganti benda tu. Tapi boleh dah. Ini macam seolah-olah nak ubah lah, nak ubah kekecewaan ke, ataupun memberi semangat, memberi, walaupun kita kata macam dah tak dapat buat haji kat. Maka Nabi pun beri satu lagi cara untuk dapat pahala seperti haji. Jadi walaupun duduk rumah, tapi dia berpeluang untuk mendapat pahala seperti itu. Tetapi tidak boleh menggantikan amalan yang asal tu. Maknanya kefarduan haji tetap wajib kepada dia. Jadi hak ni sama macam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, suratul ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Surah Qul Huwallahu Ahad itu menyamai dengan 1/3 Al-Quran. Maknanya kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad sekali dah, jadi pahala dia tu menyamai dengan 1/3 Al-Quran. Sebab apa? Sebab cerita pasal tauhid. Tetapi janganlah pula kita khatam dah Quran. Lagu mana dia baca Qul Huwallahu 3 kali khatam Quran? Tidak, tak akan khatam. Kalau dia baca Qul Huwallahu 40 kali pun, maknanya dari segi pahala tu ataupun dari segi makna dia. Jadi hal ni walaupun kamu tidak dapat menunaikan haji, tetapi kamu pergi umrah pada bulan Ramadan, maka dapat pahala haji juga. Sebab apa? Itu di sini Nabi SAW nak mengaitkan dengan kelebihan masa. Sebab bila bulan Ramadan, mana bulan yang berkah, bulan yang mulia dah. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia sekali dalam setahun. Jadi buat umrah pada bulan tu makna buat pada bulan yang mulia. Sudah molek dah. Jadi dapat kelebihan masa dah. Bersama pula dengan Ramadan tu, lebih dia tu kerana sehari puasa. Sehari puasa. Jadi kamu buat umrah dalam keadaan kamu berpuasa. Jadi dapat kelebihan waktu, dapat kelebihan rukun puasa, lepas tu campur pula dengan umrah. Jadi banyak sebab itu untuk seseorang itu mendapat kelebihan yang istimewa. Jadi dalam syariat ni, tempat dan masa diambil kira. Maknanya bulan ke, tempat ke, hari ke, dia ada hari-hari yang mulia. Supaya ni lah malam Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada kelebihan bulan. Lepas tu kita nak menambahkan nilai amal kita, kita pun berusaha untuk cari malam tersebut.
Jadi masa dan tempat dia ada kaitan. Maka sebab itulah umrah pada bulan Ramadan itu menyamai satu haji. Ya, jadi banyak amalan-amalan yang Nabi sebut jenis lagu ni. Jenis apa? Dapat pahala seperti ni. Macam kita katalah, kita lepas daripada semaya ni, kita duduk tempat kita semaya, mana dalam masjid, dikira sebagai kita ni semaya. Walaupun kita tidak semaya. Sebab apa? Sebab kita menunggu semaya, lepas daripada semaya dikira kita semaya juga. Dapat pahala seperti semaya lah. Tapi tidaklah berarti tak payah buat ba'diyah. Jangan kata kita tak buat ba'diyah, tak apa, sebab kita tunggu semaya Isya ni seperti semaya dah. Tidak. Mana kita kena buat juga. Kita kena buat juga benda yang dituntut pada waktu tersebut. Lepas tu kita tak buat lepas pada tu, ataupun kita duduk tunggu semaya tu dikira sebagai semaya juga. Maknanya pahala, maknanya tidak rugilah, tidak sia-sia. Kemudian bab berikut ni, bab istihbabi dukhuli Makkah min as-saniyatil ulya wal khuruj minha min as-saniyati sufla wa dukhulu baladihi min tariqi ghairi allati kharaja minha. Bab elok masuk ke Mekah ni daripada saniyatil ulya, mana bukit yang tinggi, dan keluar daripadanya itu daripada bukit yang rendah, dan masuk ke negerinya daripada jalan yang bukan jalan yang dia keluar daripadanya. Hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arras. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata Ibnu Umar, dia keluar. Mana dia keluar daripada Madinah menuju ke Mekah melalui jalan syajarah. Jalan syajarah ni mana jalan yang menuju ke Zulhulaifah lah. Jalan syajarah. Jadi dalam syarah dia kata dekat dengan masjid Zulhulaifah ada pokok. Dan Imam Qurtubi kata boleh jadi pokok ni lah tempat isteri Abu Bakar, Asma binti Umais, melahirkan anak. Itu melahirkan Muhammad. Maknanya pada tahun nak pergi Mekah tu, Asma binti Umais ni dalam keadaan syarat mengandung, dia pergi juga. Dia pergi juga. Dia pergi juga tu siapa di Zulhulaifah beranak. Dah beranak. Lepas tu lagu mana? Tak ada masalah, dia duduk atas segedup ataupun dipanggil haudaj. Maknanya orang-orang pergi musafir pada zaman dahulu, dia naik unta tu dia ada kotak. Dia ada kotak peti. Jadi biasanya perempuan duduk atas tu ada kotak. Jadi dia tu dia tak patah balik dah. Walaupun naik batu sahaja antara Madinah dengan Zulhulaifah, dia beranak. Ataupun kata dah, kata nak sampai bulan dah, takkan nak pergi lagi. Dah, ada dia pergi. Nelai orang dulu ni. Jadi Asma binti Umais ni, kalau kita baca dalam sejarah dia, beliaulah yang menyambut kelahiran Hasan dan Husain. Mana dia tok bidat. Jadi bila dia tok bidat, tak apalah. Dia hak tengah syarat mengandung ni nak pergi Mekah. Mana dia tahu? Dah, muka dia biasa sambut orang tu beranak. Jadi tak kira lah tanya dia ni, jadi manja pula dia. Jadi Abu Bakar bawa Asma binti Umais pergi menunaikan haji sampai di Zulhulaifah, dia beranak, boleh anak yang dipanggil Muhammad bin Abu Bakar. Mana adik-beradik tiri Aisyah jugalah. Adik-beradik mak lain. Macam juga Asma binti Abu Bakar tu adik-beradik Aisyah tapi mak lain. Mak tu lah, iaitu Abdul Rahman tu, hak Nabi suruh Aisyah pergi buat umrah di Tanaim tu. Tu nama dia Abdul Rahman bin Abi Bakar, adik-beradik somok-sopok dengan Aisyah. Jadi dekat dengan pokok ni lah boleh jadi Asma binti Umais melahirkan anak
anak Abu Bakar. Jadi keluar daripada Madinah melalui jalan pokok, yakni di Zulhulaifah, dan dia masuk daripada Tariq Mu'arras. Tariq Mu'arras ni maknanya jalan yang lain lah. Asal mana Mu'arras ni, iaitu tempat yang mana orang berehat terlebih dahulu sebelum masuk ke bandar. Macam kalau kita kata kan, kita daripada Kuala Lumpur tu, kita tak balik rumah lalu. Kita berhenti dulu. Kita berhenti makan di Macam ke, makan-makan situ ke apa, semaya ke apa. Jadi sebab kalau dia sampai rumah tak boleh jamak kosan dah lah. Jadi kita pun berhenti siap-siap. Berhenti siap-siap mana-mana tempat, kita berehat situ. Makan-makan semaya ke apa semua, kita balik tu pakai sapa tu selebing tidur lalu. Tidak kata tunggu bini ngakak nasi ke apa semua, lepas tu nak beli kau tidur pula, lepas kenyang ni sahar pula. Jadi balik tu pakai balik tu tidur lalu. Jadi budaya yang diajar oleh orang-orang Arab, budaya yang diamalkan oleh orang Arab dulu, dia ada ta'ris dia panggil. Mana dia jalan pada waktu malam, hujung lebih kurang pukul 4 tu dah, lebih kurang sejam dekat nak subuh tu dia berhenti. Dia berhenti, dia pun tidur di situ. Tidur situ dah. Bangun nanti semaya subuh. Lepas semaya subuh tu dia pun jalan balik ke Madinah. Jadi sampai Madinah tu waktu duha. Jadi cara Nabi, mana cara Nabi ni bukan kata daripada perjalanan satu musafir tu Nabi balik ke rumah lalu tidak. Nabi balik singgah dulu di satu tempat, dia panggil Mu'arras. Jadi orang yang nak masuk Madinah tu dia adalah situ tempat sesuai untuk berehat dulu. Lepas sembahyang subuh baru jalan balik ke Madinah. Jadi itu dia panggil Tariq Mu'arras. Tariq Mu'arras. Asal mana ta'ris ni, tidur di hujung malam dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah. Hak budaya ni dia budaya zaman sebelum ada komunikasi macam kita lah. Asalnya Nabi SAW ni dia larang anturuqil lail. Seorang musafir tu dia balik tengah malam terus ketuk pintu rumah dia. Dia tak ada jenis surprise. Tak ada. Orang kita buat. Jenis surprise. Lama tak balik dah. Tengah malam ketuk pintu. Mak ni buka kejut, rebah. Surprise dia kata. Tu salah. Tak boleh buat lagu tu. Dia tak ada surprise, dia kena balik ni kita kena hello dulu. Kena hello dulu. Oyak sepatah nak balik. Jadi Nabi dulu tak benarkan sahabat balik tengah malam ni. Sebab apa? Sebab balik tu biarlah balik dalam keadaan suasana yang sempurna molek. Sebab apa? Sebab isteri ni bila tok laki tak ada rumah ni, dia mungkin kurang sikit cara. Jadi bila tok laki balik ngejut tu, boleh jadi dalam keadaan rumah tu kobel lah, anak-anak main-mainan dia dah, Husain tu habis terbalik ke gapo ke, bini tu sendiri rambut tidak terurus gapo semua. Jadi Nabi nak suruh ni balik pada waktu siang. Jadi sempatlah isteri tu dia merapikan diri dia dan dia mengemah rumah dia. Apabila dia nak masak gapo-gapo makanan kesukaan suami dia. Nabi ajar lagu tu. Bukan kata balik ngejuk tu, tidak. Zaman ni boleh. Kita hello dia, nak balik dah ni. Nak balik dah. Kita tahu dah tarikh balik, siap dah, tahu dah. Isteri. Jadi isteri boleh sedialah. Kalau zaman dulu dia tak ada alat komunikasi. Jadi cara nak balik dalam keadaan sempurna, damai, molek apa semua ni teratur molek. Jadi Nabi ajak bermalam dulu di luar Madinah. Lepas mai subuh baru masuk. Lepas tu masuk tu kena singgah di masjid dulu. Sebab apa? Sebab bila rombongan musafir balik nampak di masjid, kata balik dah Nabi ataupun sahabat-sahabat. Jadi budak-budak ni dia geger lah. Budak-budak ni dia beritahu, ayah balik dah, ada duduk semaya masjid. Jadi
dia pun balik oyak kepada mak dia. Jadi mak dia pun tahulah. Tu cara komunikasi zaman dulu. Jadi zaman lah ni dia tak payah dah lagu tu. Boleh kita nak buat, tapi susah pula nak apa, nak check in hotel situ hotel sini. Jadi kita boleh hello, kita tolak pukul berapa, pukul 6 petang daripada Kuala Lumpur sampai lebih kurang pukul 12 tengah malam sini dah kita hello, dia tahu kita balik masa mana. Tu tak ada masalah. Cuma kita ni dia update, duduk raut dah, duduk Musa dah, duduk Kerai dah, setiap sengaja update location dia tu. Tu je awal-awal nikah boleh lah. Jadi di sini boleh difahami jalan hak keluar berlainan dengan jalan hak masuk. Jalan hak keluar berlainan daripada jalan yang kita masuk. Mana tidak keluar dan masuk melalui jalan yang sama. Bacalah juga Nabi SAW pergi nak semaya 2 hari raya. Dah, Nabi tubik kau ni. Dah, tubik kau ni balik tu balik kot lain pula. Jalan yang berlainan. Tujuan apa? Tujuannya supaya dapat temulah dengan orang yang berlainan. Sebab kalau lalu jalan tu lah, dia panggil orang sama. Jadi kalau lalu jalan berlainan, dia boleh bertemu dengan orang berlainan, boleh tanya khabar. Hal ni kalau kita ada jalan yang berlainan, tapi kalau satu je lorong, nak kena buat jalan lain pula sebab nak amal sunnah lagu ni, tidak perlulah. Sebab hal ni Nabi buat gapo-gapo ni ada kalanya Nabi buat mengikut apa yang mudah bagi dia. Macam kita ni dah lorong nak masuk rumah kita tu satu je, pakai satu je. Takkan kita nak ku dalam rok kau gapo semua, tak perlu. Pisah nak buat jalan lain pula. Jadi ini bergantung pada keadaan. Ada juga yang berpendapat jalan yang berlainan ni supaya kita tu disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang berlainan. Pokok kau gapo kau dah. Macam kita mari masjid kau jalan ni, klik kau jalan lain pula. Jadi malaikat boleh ataupun makhluk-makhluk ada sekitar tu dia boleh memberi kesaksian pada kita. Kalau ni kata aku tengok dia mari kat ni, kalau tu pula kata aku tengok dia balik kat tu. Jadi ramai yang memberi saksi berbanding dengan jalan yang sama. Kemudian hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min athaniyatil ulya wa yakhruju min athaniyatis sufla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia masuk daripada bukit yang tinggi dan keluar daripada bukit yang rendah. Masuk daripada bukit yang tinggi ni maknanya turun. Dalam syarah dia kata Nabi masuk daripada nak masuk Mekah tu melalui bukit yang tinggi, yang ni melalui Ma'la. Ma'la, kita pergi Mekah ni Ma'la, tahulah tempat kubur-kubur. Kalau orang tu nak pergi ziarah kubur isteri Nabi Khadijah radhiyallahu anha ni, dia akan pergi ke Ma'la lah. Di situ ada kubur Khadijah. Jadi masuk ke lorong tu, jalan Ma'la. Mana bukit yang membawa turun ke Ma'la, dan juga ada kubur, perkuburan Mekah. Di tepi dekat dengan Muhassaq. Muhassaq ni tempat tanah lapang. Tempat tanah lapang ni mana tempat yang mana tentera Al-Barahah tu tersekat. Itu Muhassaq tu. Tentera Abrahah, tentera bergajah Abrahah tu tersekat tu, pada waktu itulah orang Mekah pada waktu tu ambil butir-butir batu, dia pekung nak lawan tentera bergajah dengan kudrat mereka. Tapi bukit yang tinggi ni kemudiannya telah diratakan. Maknanya bukan diratakan juga, maknanya telah dipermudahkan laluan dia. Dulu kena mendaki dalam keadaan sukar lah.
Sekarang ni dia pemudah sikit. Nak peluah jalan ke gapo semua. Dah. Jadi dia berlaku berperingkat-peringkat bermula daripada zaman Muawiyah lagi. Zaman Khalifah Muawiyah, Khalifah Abdul Malik, kemudian Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi ni, sampailah dipermudahkan lalu Ma'la ni pada tahun 811. Sehinggalah pada zaman kemudian ni, zaman Sultan Mesir Malik Muayyad, sekitar tahun 800 ni, dia telah permudahkan jalan tersebut. Sebab nak masuk tu biar mudah sikit, tidak sukar. Seperti kita lah dulu nak pergi ke Kuala Lumpur tu daripada Bentung, dah lalu kut jalan lama tu, lalu kut jalan lama tu. Kalau ni tak lalu dah jalan tu, lalu kut highway tu. Jadi gitulah. Mana jalan diperbesarkan, dipermudahkan, ada highway. Jadi asal dalam bab ni maknanya masuk dengan cara yang mudah, keluar pun dengan cara yang mudah lah. Maknanya ada kesesuaian, mudah. Sebab mari daripada tinggi dia turun ke bawah. Tidaklah kata naik kawasan apa mendaki tu nak masuk. Mengikut jalan yang lebih mudah kepada jemaah haji nak masuk ke Mekah. Dan zaman sekarang kita tak terikat dengan hal ni. Maknanya atas kedudukan hotel kita lah. Kita mari daripada tempat kita ni, mari daripada Jeddah ke, mari daripada Madinah ke, jalan mana ikut driver babah lah, sesuai dengan hotel kita. Jadi tak jadi syarat ni. Tak jadi syarat nak masuk mengikut jalan ni, keluar mengikut jalan tu, tidak. Cuba zaman Nabi lagu tu cara dia. Apa yang mudah. Tetapi oleh kerana mana-mana jalan pun ni jadi mudah dah. Tidak rumit untuk orang tu masuk ke Mekah, maka mana-mana jalan boleh diguna. Sebab apa? Sebab masuk telah tercapai. Dulu Nabi guna jalan ni, itu lebih mudah nak masuk dan lebih mudah untuk keluar. Tetapi oleh kerana sekarang ni jalan-jalan telah dipermudah, diperbesar, diperatakan apa semua, jadi tak timbul lah bahawa mesti terikat dengan cara laluan Nabi masuk ataupun laluan Nabi keluar. Dan Nabi keluar daripada Saniyatis Sufla, bukit hok bawah ni orang panggil Kadak. Kadak yang ni bukit yang berdekatan dengan pintu umrah. Pintu umrah, pintu alif mana tahu? Pintu umrah. Pintu umrah ni Saniyatus Sufla, yang ni kawasan Kadak. Mana bukit dekat di Mekah juga, mana Jabal Musfilah. Jabal Musfilah. Musfilah ni apa dah? Orang-orang duk beratur tu dak. Beratur ambil syawarma tu. Kalau kita pergi lepas Zuhur ke apa ke, orang popok Arab mana tak beratur ni. Sebab situ kita boleh nak sedekahnya. Dia orang kat lorong Misfalah tu, dia ada kedai kebab tu, kedai syawarma tu. Dia buat package lah. Nak pergi makan pada sore 5 ya sepala. Orang nego kan. Dia buka peluang nak supaya kita dapat pergi makan pada orang. Geladangan ni. Hak 5 ya sepala, 20 ya, 100 ya apa semua. Dah. Jadi kawasan tu dia ada tu. Dia pergi sebotol air, sebutir syawarma kebab. Jadi lorong tu ke bawah tu, itulah dia panggil Misfalah. Maknanya Nabi keluar daripada Masjidil Haram tu, padanya menyusuri jalan menurun. Ringan sikit. Bukan kata naik ke Ma'la tu berat pula. Tu sebab tu kita kata mari daripada Madinah, daripada jalan yang tinggi, maknanya menuruni. Kemudian keluar pun dengan cara yang menuruni juga. Mana tidaklah berat. Mengikut apa yang mudah kepada Nabi. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa Makkah dakhala min a'laha wa kharaja min asfaliha.
Nabi SAW bila dia tiba Mekah, maka bagi dia masuk daripada bahagian atas dan keluar daripada bahagian bawah. Mengikut mudah. Mengikut mudah. Jadi kalau kita nak pergi Kuala Lumpur lah, tak? Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi mana-mana, dia ada kan tempat kita rasa munasabah. Nak masuk ke gapo tu Sentul ke, nak masuk ke Gombok ke, nak masuk ke mana ni kat ni Batu Kih ke, mana atas hak mudah pada kita. Jalan hak munasabah kita rasa jalan tu boleh gerak dengan licin, kita masuk mudah. Jangan buat kira sangat. Kadang-kadang kita ni rela. Tak, kita ni rela masuk ke jalan kita rasa ni paling dekat, padahal hak tu lah hak paling sumbat. Teruk kan juga. Padahal jalan duk tu dah, highway duk tu mudah pada kita. Jadi hendaknya di sini kita boleh mengamalkan sunnah Nabi juga. Bila kita duduk zaman moden ni ada highway ni, mana kita ambil jalan yang lebih mudah perjalanan kita. Jadi tak ada pasal kita mari daripada Kota Baru ni duk lekat je tengah-tengah bandar supaya duk kerja hari-hari di Kuala Lumpur. Tak ada pasal. Masuklah Semak Tena pun dah 10 ya. 10 ya. Tu dia tu. Orang hari-hari duk Kuala Lumpur lepas. Tak, Kayangnya dia kata. Tu Kayangnya. Tu Kayangnya tapi bawah tanah. Tapi kita moga mari Kuala Lumpur ni 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali ni gunalah. Dia duk kira ni tu mahal. Tak asuk. Lepas tu dia lekat tengah jam. Kita letih-letih. Tak pernah sabar. Mana kita kena timbang molek. Jadi sebab asas dalam benda ni, pada Nabi akan pilih laluan yang mudah. Jadi laluan mudah ni, jangan kita fikir laluan yang tidak kena bayar tu. Sebab tu ni tak ada arah dia kena ada. Jadi dia tak buat jalan. Tak. Hadis berikut, hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fath min Kada wa kharaja min Kuda min a'la Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada tahun Mekah, pada tahun pembukaan kota Mekah daripada Kada, dan keluar daripada Kuda bahagian tinggi Mekah. Ni lain pula. Sebab masuk pada tahun Fatah Mekah ni, masuk sebagai tentera lah. Nak buka kota Mekah ni. Bukan masuk sebagai nak buat umrah, nak buat haji tak. Jadi Nabi masuk pada tahun Fatah Mekah, tahun ke-8 tu jalan lain. Jadi kena ada kesesuaian cara nak masuk tu. Sesuai dengan maksud kita mari ke Mekah tu. Tapi oleh kerana kita ni mari Mekah ni tujuan untuk buat umrah, dan jalan-jalan telah diratakan, telah dipermudahkan, maka benda-benda lagu ni dia tidak menjadi satu syarat pada kita. Jadi atas dereba lah, mana mudah, sesuai dengan daripada mana kita pergi, daripada mana kita mari, dan hotel mana kita akan menginap. Kemudian bab istihbabil mabit bi Dhituwa inda iradati dukhuli Makkah wal iqtisari li dukhuliha wa dukhuliha nahara. Ini bab elok bermalam di Dhituwa ketika nak masuk ke Mekah dan mandi untuk masuk ke Mekah dan masuk pada waktu siang hari. Ni semua ni kita baca ni sebagai sejarah lah. Dan ulama fiqh pun tak kata ni sebagai syarat. Kena tidur luar dulu, baru masuk dalam Mekah, kena mandi luar dulu, baru mandi, baru boleh masuk ke Mekah. Tidak. Dan tidak jadi syarat pun masuk pada waktu siang. Jadi kita masuk ni mengikut kesesuaian kita lah. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala bata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Dhituwa hatta asbaha thumma dakhala Makkah wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam dekat dengan Dhituwa. Dhituwa ni satu tempat dekat dengan pintu masuk Mekah. Maknanya nak masuk kota Mekah tu dia ada pintu dia. Jadi Nabi berhenti situ. Jadi bila Nabi berhenti di situ, Nabi pun mandilah. Nabi berhenti situ, Nabi tidur, Nabi mandi, barulah masuk ke Mekah.
Kalau kita learn ni, dah kita mari ngebah tu siapa muka pintu hotel, kita naik hotel, mandi di hotel. Lepas tu sudah tu kita pun pergilah. Menunaikan umrah ataupun kita pergi tawaf. Mana tidak syarat kita kena cari tempat tua ni. Kita pergi besar, tuan driver. Mana kat tua ni kita nak mandi situ. Tak perlu. Jadi zaman learn ni kita memadai turun bah kita tu, check in dalam hotel, mandi situ, kemudian kita pun turun menunaikan umrah. Tidak kata mari daripada Jeddah yang jauh-jauh tu pakai kita tawaf lalu. Tidak. Kita buat siapa, katalah siapa pukul 6 petang kok. Dah. Jadi dekat nak ngorek tu kita pun mandi ke apa semua. Pergi semaya maghrib pukul 7 tu, lepas pada tu kita pun bolehlah start buat umrah mengikut kesesuaian jadual kita. Cuma hak zaman Nabi ni memang pesen dia lagu tu dah. Dia tidak macam kita ni. Kita ni mari ni tu takat pukul sekian tak sama. Hadis Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bi Dhi Tuwa wa yabitu hatta yusbiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di Dhi Tuwa, di pintu nak masuk ke Mekah, dan Nabi bermalam di situ sampailah pagi. Zaman Nabi tak ada hotel. Kita ni ada hotel, lain sikit. Wa yusalli subha hina yaqdamu Makkah. Nabi SAW semaya subuh ketika tiba di Mekah. Wa musalla Rasulullah SAW zalika ala akamatin ghalizah. Jadi Nabi berhenti semaya subuh tadi dah di tempat persinggahan di dekat dengan Zul Tuwa tu. Tempat semaya Nabi tu di atas batu keras. Mana tempat tu tinggi sikit, akamah, tempat yang tinggi. Laisa fil masjid allazi bunya thamma. Tidak semaya di masjid yang mana dibina kemudian lepas pada tu. Maknanya pada waktu Nabi pergi tu tak ada masjid pun. Nabi semaya di tempat tu. Jadi musalla lah. Musalla. Semaya di tempat dia berhenti, jadi tempat semaya tu panggil musalla. Jadi masjid pada waktu tu tak ada lagi. Walakin asfala min zalika ala akamatin ghalizah. Tetapi Nabi semaya di bahagian bawah, di atas, di bawah Mekah tu, di atas bukit batu yang keras. Jadi tempat-tempat ni kemudiannya menjadi masjid lah, dibina lepas pada tu. Bersempena dengan tempat tu pernah Nabi semaya. Jadi dibina masjid. Hadis Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala furdatayil jabal alladhi bainahu wa bainal jabalil tawil nahwa al-Ka'bah faja'ala al-masjida alladhi bunya thamma yasara al-masjid bi tarafil akamah wa musalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu 'ala al-akamati as-sauda tad'u min al-akamati 'asharata azru' aw nahwaha thumma tusalli mustaqbila furdatain min al-jabal alladhi bainaka wa bainal Ka'bah. Riwayat daripada Ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap pintu bukit yang ada di hadapan baginda, yang ada di antara baginda dan antara bukit yang panjang ke arah Kaabah. Kemudian dibuat masjid di situ. Kemudian sebelah kiri masjid di hujung bukit yang keras tadi. Jadi tempat semaya Nabi itu bahagian bawah di atas bukit berbatu hitam. Mana dibiarkan jarak dia tu lebih kurang 10 hasta dan sebagainya. Jadi Nabi SAW kemudian dikerjakan semaya dalam keadaan, kemudian kamu, maknanya arahan daripada Ibn Umar ni, kamu semayalah
seperti mana Nabi semaya tadi dengan menghadap ke arah pintu masuk ataupun pintu pada dua bukit tadi ada di antara kamu dan di antara Kaabah. Jadi kalau kita tengok geografi Mekah ni, dia keliling Mekah tu dia ada bukit-bukit kan. Maknanya Nabi semaya tu di muka bukit tu dengan menghadap ke arah Kaabah. Jadi kalau kita tengok peta bukit-bukit tu dia keliling tu. Dia ada bukit apa Jabal Umar. Kalau kita ingat Jabal Umar ya. Dia ada bukit-bukit nak masuk Mekah tu. Jadi pernah Nabi berhenti di kawasan tersebut dan Nabi semaya dan bermalam di situ, kemudiannya dibuat masjid. Kemudian bab berikut ni, bab bila masuk ke Mekah ni ataupun Masjidil Haram, ke Kaabah ni, dia ada cara nak tawaf mula-mula ni, iaitu ramal, berlari-lari anak. Tentu kita akan sambung pada minggu akan datang. Setakat itu saja. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.